adik-adik baca sungguh-sungguh, baca dengan penuh semangat, baca dengan penuh penghayatan, minta pada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan jiwa kita dalam keadaan bercahaya, insya-Allah. Okey. Ini saya dah buka ni, jaga perangai sikit, malu ni. Malu dekat orang, ramai tengok ni. Diam, malu. Tak malu ke? Okey. Jadi sama-sama tadahkan tangan. Saya akan bantu gerakkan mulut. Saya akan bantu gerakkan mulut. Kita akan baca doa penerang hati yang saya ajarkan tadi, insya-Allah. Jadi saya minta sama-sama tadahkan tangan, sungguh-sungguh kita baca insya-Allah. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah Ta'ala terangkan hati kita seperti mana Allah terangkan bumi dengan matahari, insya-Allah. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Ta'ala yang menjadikan kita mampu berdoa. Satu nikmat yang sangat besar pada orang mukmin. Sebenarnya adik-adik, doa ni adalah satu rawatan jiwa yang sangat luar biasa. Orang yang selalu berdoa meletakkan harapan yang sesungguhnya pada Allah SWT, jiwanya akan tenang. Jiwanya akan menjadi orang yang benar-benar merasakan kehidupan ini adalah suatu perkara yang memberi manfaat. Bukannya zaman sekarang ni ramai orang bila dia berada dalam dunia ni sikit-sikit stres. Betul tak? Belajar tak macam mana pun stres lebih. Kan? Lepas tu kita mula mencari jalan untuk melegakan stres. Tapi kadang-kadang yang kita cari itu bertentangan dengan syarak. Betul tak tu? Yang jawab tu dia tu. Dan zaman sekarang ni kita nampak lah, khususnya dalam hiburan, ada yang tengok video yang pelik-pelik, yang jawab Allah tu yang betul. Cek balik tu. Dia kadang-kadang orang yang tak buat, dia relax. Yang buat tu dia tunjukkan. Dan ada juga yang melegakan dirinya, nak bahagia dengan bermain game. Dia rasa main game tu menyebabkan dia bahagia. Tapi akhirnya bila kalau stres lebih daripada sebelumnya. Betul tak betul? Lepas tu buat juga. Dek, sebab itulah dek, tolong jiwa kita, tolong diri kita, ingatkan balik. Kalau kita main game berjam-jam, saya tahu zaman sekarang ni satu je, game memang tak lari dengan kehidupan zaman sekarang. Walaupun kita tahu game itulah
ramai orang di luar rosak. Mungkin masa muda ni, masa kita dalam ni memang best, saya tahu. Tapi satu masa nanti, masa yang kita gunakan main game, sebenarnya kita akan menyesal. Batu saya katakan nak main boleh, tapi jangan main lebih daripada seminit. Boleh seminit, okey lah, bagi lebih sikit lah, 3 minit. Sempatlah buka game dia, download, habis 30 saat. Faham tak faham? Lepas tu tekan lah sikit-sikit apa yang boleh. Faham tak faham? Lepas tu settle lah. Dek, saya nak beritahu, rakan saya seorang yang bagi saya sangat hebat. Dia belajar ilmu agama hebat juga, hafaz Al-Quran, tapi dia rosak kerana game. Lepas tu saya nak pesan dia, kalau ada kawan yang suka ajak kita main game, tu bukan kawan, itu setan. Betul deh. Ada tak kawan, cuba tunjuk sikit kawan kita yang suka ajak main game tu, ke ngaku. Ni kita ceramah untuk budak-budak. Jap, jap, nak cakap dengan live jap. InsyaAllah hari ni kita ada program bersama dengan SMK Seri Alam 2. Kita nak cerita sikit tentang kehidupan beragama, dan kita minta tolong follow, share dan tap screen, jangan lupa. Kita dah biasa live, sebab itu suruh follow. Kalau follow start maghrib boleh tengok saya ada buat live mengajar di masjid, insyaAllah. Kalau hujung minggu, kalau tak ada Armitang, saya akan live di surau juga. Petang, tak sempat lah. Awak sekolah petang petang bersama rakan saya, dia ajar tentang ilmu fardu ain, structure nak nampak ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Nanti kita akan belajar macam mana hidup ni sangat bahagia, sangat best kalau kita tahu ilmu agama dengan cara prosedur ilmu yang betul. Zaman sekarang ni dek, kenapa kita rasa serabut? Kadang-kadang nak belajar agama kita macam tak suka, betul tak? Tak berani jawab kan? Kalau kita suka, kita 24 jam belajar. Tapi kenapa dek? Sebab kadang-kadang kita tak nampak struktur ilmu. Kita tak nampak macam mana ilmu ini mampu membantu kita untuk rasa bahagia. Kita nampak game tu seolah-olah mampu membahagiakan, tapi sebenarnya suatu nanti bila kita nilai balik, game itu akan merosakkan kita. Jadi saya minta dek, tolong dek, yang saya minta dek tolong, siapa yang kawan yang suka ajak kawan dia main game, dengar tu ni, ingat, kawan tu tolong kalau dapat jangan kawan, sebab dia bukan kawan tu, dia sedap sangat kata korang. Kadang-kadang kata kat diri sendiri tu. Sebab kita lihat ni, di dalam sirah ataupun dalam Al-Quran menyebutkan bagaimana syaitan iblis diturunkan ke bumi, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dia nak menyesatkan umat Nabi Muhammad, umat Nabi Adam. Siapa dia? Tapi kita suka juga ikut. Akhirnya kita sama macam iblis. Bukan kita kata apa? Perangai, bukan kita iblis tak. Perangai kita. Saya nak cerita lagi adik, dengar. Ni cerita ni pegang sampai mati, nampak simple cerita ni. Tapi kalau kita faham betul-betul, dia akan bantu kita untuk jadi lebih baik. Kenapa utamanya iblis dilaknat dan dicampakkan ke dunia? Sebab apa? Yang pertama dia pegang ni, kalau tulis. Sebab utama iblis dicampakkan di atas muka bumi adalah disebabkan ego dan sombong. Sebab itu kalau dalam hati kita ada ego dan sombong, itulah penyebab kemusnahan bagi diri kita.
Dan orang yang ego dan sombong ni, dia akan tiada adab. Sebab itu ada nak lawan golongan yang ego dan sombong. Bukan golongan, nak lawan dalam diri kita. Ego dan sombong, awak kena biasakan dengan adab. Contoh yang pertama, adab duduk dalam surau. Tahu adab duduk dalam surau? Tak tahu? Masjid, tahu? Yang pertama, kita kena diam. Duduk tak apalah, yang penting duduk tegak. Jangan banyak main, jangan berpaling kiri dan kanan. Khusus dalam majlis ilmu, pastikan pandang wajah guru. Nanti dalam kelas pun sama. Kalau dalam kelas ni, kalau cikgu ngajar kat depan, pandang wajah guru dalam keadaan kita rasa kita ini tak pandai, dengan perasaan kita ini jahil. Tapi bila kita mula rasa pandai, mula rasa tak pandai pun, rasa, kita akan buat perangai, kita akan bercakap di belakang. Sebab itu saya selalu cakap, kalau dalam kelas ada dengar, kalau dalam kelas cikgu cakap depan, kita cakap kat belakang, bermakna kita itu adalah orang yang ego dan sombong. Faham tak ayat ini? Sebab apa? Sebab cikgu cakap kat depan, kita cakap kat belakang, seolah-olah kita nak kata apa ke cikgu? Dengar cakap saya tak nak dengar cakap cikgu. Faham? Itu cerita dia. Nampak? Sombong tak perkataan tu? Sombong. Jangan peduli orang lain, kita pandang diri kita. Di dalam agama, kita jangan pandang orang lain. Kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, salah satu dari ilmu fardu ain, kita kena meletakkan diri kita lebih hina daripada orang lain. Bila kita dapat letakkan diri kita hina, maka Allah Ta'ala akan naikkan martabat kita setinggi-tingginya. Pertama sekali, buang ego dan sombong kita, jaga adab dalam apa jua keadaan, khusus dalam majlis ilmu. Awak buat ni je ni, Allah akan bukakan jalan-jalan yang lebih hebat untuk diri awak. Awak buat ni je ni, percaya dan yakinlah ni. Awak pegang perkataan ni, hidup awak luar biasa. Buang ego dan sombong dengan buat apa? Jaga adab. Awak buat ni insya-Allah. Sebab itu adik-adik, benda ni nampak simple, tapi ramai orang tak boleh buat. Betul tak betul? Termasuklah iblis. Iblis tu, para ulama membahaskan, iblis dulu adalah daripada kalangan malaikat. Antara makhluk yang sangat hebat. Tetapi dia jadi musnah dan dilaknat kerana kesombongannya tidak mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah, benda senang ke susah? Benda senang. Allah perintah buat apa? Bukan solat. Sujud pada Nabi Adam. Allah perintah iblis sujud pada Nabi Adam. Senang je. Bukan benda susah, sujud je. Bukan bermakna Allah suruh sujud pada Nabi Adam, bukan bermakna Allah suruh menyembah Nabi Adam. Tak. Allah minta sujud, Allah suruh iblis sujud pada Nabi Adam untuk menunjukkan dengar atau tidak suruhan Allah Ta'ala. Bukan suruh sembah, tapi mendengar suruhan.
sombong dalam diri. Tapi akhirnya apa berlaku? Iblis kata, aku tak nak sujud. Kenapa tak nak sujud? Sebab dia kata, Iblis kata, bukan saya kata, Iblis kata. Dia kata apa? Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Dia kata dia lebih mulia daripada Nabi Adam. Nabi Adam daripada tanah, dia daripada api, lebih powerful api. Nampak? Itu kata cara fikir biadab. Ganas kita teman. TikTok dia takut dia malu hati. Jadi, tapi betul kadang-kadang kita tak sedar, dek. Kadang-kadang bila kita sedar, kita cakap dekat diri kita, aku ni biadab ni. Kena cakapkan, jangan pandang orang lain. Saya nampak sama sekarang ni kita banyak pandang orang lain, betul tak tahu? Kita kadang-kadang tak pandang diri kita. Kita buat salah, kita nak salahkan orang lain. Macam ni lah yang berlaku. Budak-budak kadang-kadang bila belajar tak dapat, tak pandai, disalahkan cikgu, tak ngajar betul-betul. Masalah cikgu ke masalah kita? Kita ni. Sebab kita tak belajar betul-betul sebab apa? Sebab kita ego dan tu je kembali. Dia kalau apa sahaja perkara dalam hidup kita, kalau kita tak dapat, kembali pada jiwa kita ni. Sebab itulah saya minta adik-adik tolong sangat-sangat. Kalau yang pertama tadi saya sebut apa? Kita kena banyakkan berdoa, minta pada Allah. Kita betul-betul rendahkan diri pada Allah. Jadikan diri kita hamba yang tak ada apa, yang lemah. Kita sentiasa mengharapkan pergantungan dengan Allah. Itu. Lepas kita mengharapkan kebergantungan, jangan sombong, jangan ego. Bila kita dapat ini, elakkan ego dan sombong dari kita, kita buang. Perkara ni insya-Allah berjaya. Kenal tak Imam Al-Ghazali? Kenal tak? Tak pernah, betul tak pernah. Kan ada dalam tingkatan apa Imam Ghazali? Tengok pendidikan Islam ada siapa yang pendidikan Islam? Pendidikan Islam. Imam Ghazali tokoh dalam tingkatan berapa? Buku teks pendidikan Islam ada kan? Tak ada. Itu zaman saya ada. Zaman sekarang tak ada. Ya betul. Tak tahulah, tu saya tanya. Saya belajar dulu. Sekolah agama ada sekolah agama? Tak ada tak? Ya betul, tak kenal Imam Ghazali. Kenal Imam Ghazali? Kenal kat mana? Bukan Imam Masjid itu, bukan. Itu Imam Ghazali itu dia lain. Itu Imam Masjid kita. Ini Imam Al-Ghazali ni ialah ulama besar mujaddid Quran kelima. Dia menulis satu kitab namanya Ihya Ulumuddin. Nanti balik ni tolong searching sikit, baca sikit tentang ulama-ulama kita, khusus Imam Al-Ghazali ni. Saya cerita kau ni cerita tadi lah berkaitan dengan dia. Imam Ghazali ni dia mufti besar, ketua mufti kepada mufti waktu itu, khilafah sebuah khalifah Abbasiyah tak salah saya, ke Umayyah. Tapi nak cerita dia sangat hebat. Dia mempunyai anak murid beratus ribu anak murid dia, dan menjadi banyak anak murid jadi alim, orang yang sangat pandai. Dia dah alim dah. Imam Ghazali ni sangat alim. Dia menulis bukan satu kitab, Ihya Ulumuddin itu satu kitab. Dia menulis beratus kitab, tak salah, beratus. Banyak kitab Imam Ghazali. Tapi nak tunjukkan satu masa tu, dia pernah satu ketika tu dia rasa macam ada kurang pada diri dia. Lalu dia pergi belajar. Bayangkan di imam besar, dia ada anak murid yang jadi ulama besar juga, anak murid dia. Tapi dia rasa dia tak pandai. Dia nak pergi belajar. Dia pergi belajar dengan seorang, bukan syekh, dia belajar dengan seorang ahli sufi.
Bukan saya Muhammad Nur Al-Sufi, lain. Dia belajar dengan ahli sufi. Bukan nama kawan kita, bukan nama kawan kita. Ni ahli sufi adalah orang yang belajar ilmu tasawuf dan beramal dengan ilmu tasawuf. Itu ahli sufi nama dia. Tapi ahli sufi ni, dia tak ngajar majlis surau. Dia memang kerja dia apa? Kerja dia adalah apa panggil tu? Memotong daging di pasar. Imam Ghazali, Imam Ghazali dia mufti, kalau mufti, orang yang sangat tinggi dalam kerajaan. Dia ada orang yang sangat alim, ulama besar. Dia ada anak murid beratus ribu. Tapi disebabkan dia mufti pakai baju pakaian yang sangat hebat, dia pergi belajar dengan siapa? Penjual daging. Nampak? Kita kerana hebat macam tu, nak belajar pergi. Tapi ini kan Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali bila dia pergi, dia dengar lah ahli sufi ni penjual daging. Dia pergi dekat penjual daging. Boleh cerita ni tak? Ke sempat dah masa ni? Ni sampai berapa dah? 40 ke 50? 50 40. Ni kalau tak habis sambung tahun depan kan? Tahun depan. Okey. Saja sabar dengar. Jadi bila Imam Ghazali dia jumpa, dia kata, wahai guru. Orang tu tak ngaku guru dia. Imam Ghazali tanya, dia cakap dengan guru ni, wahai guru, ajarkan aku tentang ilmu. Penjual daging ni kata, saya tak pandai ngajar. Saya ni penjual daging, saya tak tahu nak ngajar apa. Kamu ni ulama yang tinggi, yang hebat, saya tak tahu nak ngajar apa awak ni. Imam Ghazali kata, tolong ajarkan saya ilmu. Lalu orang ni kata, saya tak pandai. Nampak orang hebat, dia tak ngaku pandai. Dia pun Imam Ghazali pun ditunggu sampai habis jual daging tu semua. Orang yang penjual daging ni, dia tengok, sungguh ni, kalau kita dah cakap macam tu, tak nak ngajar, balik je. Kita sombong. Imam Ghazali dia pakai yang megah. Baju Imam Ghazali tu baju mahal. Lepas tu lepas ni, dia pun kata dah habis tu kan, jumpa. Dia kata, betul ke kamu nak belajar ni? Tapi waktu tu nak cakap ni, dia kata, jom duduk dulu. Duduk kat mana? Dekat pasar, dekat penjual daging. Tahu tak penjual daging kat bawah tu penuh dengan darah-darah, kotor-kotoran kan? Apa yang dikatakan? Jom duduk. Masa duduk tu Imam Ghazali tengok, nak duduk kat mana? Ni semua tempat ni macam tak tempat nak duduk ni. Ada darah-darah daging semua ni. Lalu kata orang ni, cabut bajumu, jadikan alas. Dia ajar dulu rendahkan diri. Baju tu, sebab orang Arab dia pakai jubah dia banyak kan, tahu kan orang Arab, pernah tengok orang Arab pakai jubah kan, dia banyak, dia punya lapis dia. Apa dia buat? Yang pertama, dia suruh rendahkan diri, cabut baju dia tu, lap ataupun jadikan tempat lapik untuk duduk. Itu pelajaran pertama, rendahkan diri. Lepas tu dah duduk, dia kata gini, esok bawa buah apple, bawa sebakul buah apple. Imam Ghazali kata, nak bawa apa? Jangan tanya, bawa je. Bawa je. Imam saya tak tanya, dia terus je. Lalu esok awal-awal dia jumpa dengan guru ni. Dia kata, aku dah ingat macam pengeras kan, kita bawa apple hadiah penceramah kan. Bawa apple tu bagi macam pengeras pada guru kita. Tapi tak, guru kata apa? Pergi dekat tengah-tengah orang ramai tu,
suruh siapa yang ketuk kepala kamu, berikan apple. Minta orang ketuk kepala dia dan berikan apple pada orang yang mengetuk kepala dia. Faham tak? Ketuk kepala tahu? Orang Tanu kata katok kepala. Tahu? So ketuk kepala dulu. Lagi kuat, lagi banyak buah apple dapat. Ni orang nak belajar. Ini sempat tak sempat ni kita sambung cerita ni akan datang boleh? Esok mana boleh? Esok dah cuti. Dia panjang cerita ni, saya teruskan ni tak habis ni. Cuma saya nak cerita, dengar sedikit lah. Dia ada sambungan lagi. Cuma saya nak beritahu, pada waktu itu dia buat. Imam Ghazali dia tak banyak tanya, sebab dia tahu orang yang nak belajar jangan banyak sembang. Nanti kena sengat. Faham? Jangan banyak sembang. Jadi dengar dia cakap, kita banyak sembang. Cikgu suruh menyapu, cikgu kenapa menyapu ni? Tengok, ambil je lah. Kita banyak sembang tu yang susah nak berjaya. Orang dulu, orang hebat, dia tak banyak tanya, ikut je. Dia tahu guru takkan buat benda yang akan merosakkan diri. Guru kerjanya nak didik kita. Sebab itu zaman dulu biasa kalau kena hukuman bersih tandas, awak ada kena? Saya patut ikut kalau cerita Imam Ghazali, ada cerita kampung. Tapi nantilah. Dah pukul 3, pukul 6.39 lah. Takut tak sempat habis cerita. Cuma nak cerita je, kalau nak berjaya jangan sembang. Faham tak faham? Kena dengar cakap, ikut je dulu. Cerita nak faham, kemudian cerita dia. Buat dah, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita sambung akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadan alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghalaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah saya serahkan kepada pihak sekolah, insyaAllah. Jumpa lagi. Jangan lupa follow dan subscribe dan share. Dan bila follow insyaAllah. Follow